kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Bahrul Mazi jilid 1. Kita memilih untuk baca Bahrul Mazi jilid 1. Jilid yang sepatutnya kita baca mula-mula. Sebelum kita baca Bahrul Mazi ni patut kita baca dulu. Tapi dia tertinggal. Kita pilih untuk baca di masjid ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita lebih jelas tentang kaedah Bahrul Mazi ini. Tuan-tuan buka muka surat 2. Jilid 1 muka surat 2. Macam biasa, dia start dengan hadis Nabi, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Di bawah tu dia tulis hadisun syarif. Maksud dia ialah Nabi bersabda, naddarallahu ra'an, Allah akan bagi seri kepada muka satu orang manusia, sami'a maqalati, yang dia mendengar kata-kata aku. Nabi janji, siapa yang rajin dengar hadis Nabi, Allah akan bagi muka dia ada seri, ada nur, nur Islam dan nur iman. Apabila dia dengar saja kata-kata Nabi, fawa'aha, dia ambil guna, ambil pakai pada diri dia, fa'addaha kama sami'aha, dan dia menyampaikan seperti mana yang dia dengar kepada orang lain. Allah akan bagikan jernih wajah kepada dia. Mudah-mudahan kita duk baca Bahrul Mazi ini adalah kitab hadis, hadis Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan Allah bagi kejernihan pada rupa dan pada hati kita, dan Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Kata dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi manna alaina bifadlihil amin. Ini ulama besar-besar ni tuan-tuan, dia bila tulis kitab ataupun dia nak mula bercakap, dia mesti start macam ni. Dia mesti start macam ni. Itu sebab kita kalau nak akad nikah, kita bagi khutbah nikah. Khutbah nikah juga disunatkan mula dengan puji nama Allah dan sebagainya. Kita nak mula bercakap, disunatkan mula dengan puji nama Allah. Sebab ini budaya hidup orang Islam, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak mula tulis kitab ni, dia kata alhamdulillahillazi manna alaina bifadlihil amin. Maksud dia segala puji bagi Allah, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita kelebihan yang menyeluruh. Tuhan bagi kat kita ni macam-macam kelebihan. Allah bagi dekat kita sihat. Sihat ni kelebihan tuan-tuan, berbanding dengan orang sakit. Allah bagi dekat kita ilmu. Ilmu ni kelebihan. Dengan ilmu kita boleh menimbang sesuatu benda dan kita boleh tahu baik buruk satu-satu benda. Maka dia kata segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita dengan kelebihan yang menyeluruh. idh manna alaina bi Muhammadin afdalal khalq. Lebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling baik di kalangan makhluk yang ada. Nabi Muhammad ni makhluk paling baik, Allah bagi kat kita, suruh kita jadikan dia tu pimpinan kita. Fahadana ila dinil haq. Maka Nabi Muhammad dengan petunjuk Allah, dia tunjuk kepada kita agama yang benar. Tuan-tuan, kita duk hidup lah ini, kita duk berpandukan Quran dan hadis Nabi. Kita berpandukan dinul haq, agama yang benar. Wassiratil mustaqim, dan kita berpandukan jalan yang lurus, iaitu Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul halim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh alladhi khussa bil khulqil azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu minhu bil hazzil jasim. Adapun kemudian daripada itu, maksud adapun kemudian daripada itu, amma ba'd. Kita dengar dalam khutbah Jumaat, orang-orang nak baca kitab, bila habis dia puji Tuhan semua, dia kata amma ba'd. Amma ba'd maksudnya adapun kemudian daripada itu. Maka lebih dahulu daripada aku masuk dalam mengarang kitab ini, dengan tawaduk aku kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya dipohon kepadanya tiadalah salah menerangkan sedikit perkataan ini kepada segala saudara. Dan tengok ayat ulama-ulama dulu. Belagak sombong tak ada langsung dalam diri mereka ni.
Ni nak hasilkan kitab ni Bahrul Mazi 22 jilid tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi yang kita duk baca ni 22 jilid. Dia nak tulis kitab yang jilidnya sampai 22 ni, dia kata aku merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah tunjuk dekat aku, Allah bagi kekuatan dekat aku nak tulis kitab ni. Adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi, maka sudahlah jatuh dalam hatiku berahi dan suka kepadanya. Ni dia nak tulis ni, dia nak tulis Bahrul Mazi, kitab hadis At-Tirmizi ni, dia nak tulis ni, dia pergi mengaji dulu. Dia mengaji hadis-hadis At-Tirmizi ni, mengaji daripada tok guru dia dulu. Dia mengaji, dia ambil faham, dia khatam bukan sekali, beberapa kali khatam hadis ni, baru teringat balik nak tulis. Pasal apa? Dia kata pasal aku rasa tertarik dengan hadis-hadis riwayat At-Tirmizi ni. Aku rasa tertarik, dia kata, untuk nak tulis benda ni. Tertarik itu dia kata oleh kerana aturan dan kenyataannya pada segala hukum syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tengok hadis-hadis Imam At-Tirmizi ni teratuk cantik, dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadis serta diikutnya tiap-tiap hadis keterangan imam-imam mazhab lebih daripada mazhab 4 yang ma'ruf, dia kata. Bila baca hadis Tirmizi ni dia hurai. Macam kita duk baca tu lah. Dia hurai. Apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Hanafi. Kadang-kadang dia buat main mazhab yang tak popular. Seperti Ats-Tsauri. Kita biasa jumpa. Alif Lam Tha Waw Ra Ya. Ats-Tsauri. Ats-Tsauri satu mazhab. Tapi mazhab kecil. Dia kata dia boleh karang macam tu. Kitab ni dia kata merujuk kepada mazhab yang 4, ditambah lagi mazhab-mazhab lain yang tidak popular. Dia kata nak terang tentang hadis At-Tirmizi ni. Maka jangan bicara lagi pada sanad hadis itu. Bukan main lagi diperhalusnya. Dia kata kalau tengok dari segi sanad, dari segi jalan nak terima hadis, diteliti habis-habisan. Bila dia nak kata hadis ni hadis sahih, dia cek habis dah. Dia cek habis dah. Siapa yang periwayat hadis ni matan dia macam mana, cek habis dah. Dah pasti dah memang hadis, baru dia letak hadis ini hadis sahih, dia kata. Tuan-tuan, ulama dulu buat kerja keras, siang malam buat kerja ni, nak himpun hadis-hadis ni, nak bagi mai kat kita. Kita hanya disuruh baca aja hadis-hadis ni dan ambil faham apa maksud dia. Dan lain daripadanya, daripada beberapa ilmu dalam kitab At-Tirmizi ni, dia kata bukan hadis sahaja, bahkan ilmu tafsir. Hak kita baca di masjid ni dah khatam hari tu ni, tafsir. Kelebihan surah Yasin, kelebihan suratul Kahfi, kelebihan ayat kursi dan sebagainya, itu cerita tentang tafsir. Dan dalam kitab ni juga ada cerita tentang fiqh. Kita duk baca apa kata mazhab Syafi'i dalam soal kucub Hajarul Aswad misalnya, itu cerita tentang fiqh. Satu kitab yang merangkumi macam-macam bidang. Ni yang kata kitab Bahrul Mazi, hadis At-Tirmizi ni. Dia kata kepada aku, tiap-tiap kali aku mengaji dan aku menghadap guru aku, hadrah sahibul fadilah maulana murabbi arwahana al-ustaz al-akbar al-syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti min hayati kibaril ulama al-Azhar Syarif. Guru hadis yang masyhur yang mengajar berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Qahirah Mesir, dekat Al-Azhar Syarif. Dia kata itu dia ni, dia kata dia mengaji ni, dia mengaji kitab hadis yang kita duk baca ni, dia mengaji daripada tok guru dia. Tuan-tuan tengok, dia nak sebut nama tok guru dia tu, dia karang berapa punya panjang, menunjuk kata dia hormat sungguh tok guru dia. Maka tidak heran ilmu yang ada dekat Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab kita duk baca ni, ilmu macam laut. Dia menghargai guru dia yang ajak dia ni, dia menghargai, dia sebut itu guru aku hadratu sahibul fadilah. Sahibul fadilah maksudnya tuan punya kelebihan. Kan tuan-tuan dengar selalu kita mempersilakan sahibul fadilah ustaz sekian-sekian. Sahibul fadilah tu bahasa Arab, maksudnya orang yang mempunyai kelebihan. Guru dia kata sahibul fadilah, orang yang mempunyai kelebihan,
maulana, dia tuan kepada kami semua. Dia kata murabbi, dia juga orang yang mendidik kami. Murabbi arwahana, dia mendidik roh-roh kami. Al-Ustazul Akbar, dia ustaz yang cukup besar, guru yang cukup besar. Dia kata Al-Syaikh Muhammad Ibrahim As-Samaluti, itu nama tok guru dia, tok guru Syekh Idris Al-Marbawi. Kita tak ada budaya tu dalam masyarakat kita, budaya hormat guru tak ada. Mengaji sekolah rendah, masuk sekolah menengah, tak kenal dah cikgu sekolah rendah, tak kenal dah. Dah, kita tengoklah masyarakat kita lah ni. Anak-anak kita lebih-lebih lagi. Hari ni anak murid dengan guru jumpa di supermarket, cikgu duduk berdiri depan dia nak bayar dekat cashier supermarket tu, cikgu duduk berdiri belakang dia, tak tegur. Dia tak tegur. Kalau dia mengaji pandai, boleh mengaji sampai masuk universiti, keluar gaji belah-belah ribu, dia tak pernah sebut kata guru dia berjasa mendidik dia, dia tak pernah sebut, dia kata dia pandai. Ini budaya ada dalam masyarakat kita. Tuan-tuan tengok budaya yang ada dalam masyarakat ulama-ulama dulu. Guru dia ingat. Maka tidak heran ilmu mereka ni ilmu yang penuh keberkatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata guru dia ni seorang guru hadis yang masyhur. Guru dia ni muhaddis. Seorang bukan sahaja mengajar hadis, bahkan dia ahli di dalam ilmu hadis. Tuan-tuan, yang kata Syekh Muta'i, orang duk sebut orang yang mengaji di Mesir, balik mai dia kenal. Kalau hak lapis lama-lama dululah, dia kenal Syekh Muta'i ni. Syekh Muta'i ni di Mesir ni, dia ulama hadis, dia muhaddis. Kalau dia nak baca satu hadis, dia sebut ni, dia sebut rawi hadis ni. Kalau ada berapa orang, 7 orang, 10 orang, dia sebut nama seorang-seorang ni. Dia ingat, dia tak baca buku ni, dia ingat hadis ni siapa yang riwayat. Kalau 7 orang nama dia sebut. Dan tiap-tiap nama yang dia sebut tu, dia tahu mereka ni siapa, mereka ni beranak bila, mereka ni orang macam mana. Dia tahu satu-satu. Kalau 7 orang dia tahu. Baru dia baca hadis. Dan dia ingat sampai ribu-ribu hadis. Tuan-tuan, ni yang kata ulama besar. Syekh Muta'i ni, dia nak sebut nama-nama perawi hadis ni. Dia sebut nama tu, nak sebut nama tu ayam mata duk keluar ni. Dia duk sebut nama tu, ayat mata dia keluar. Pasal apa? Pasal dia sebut nama mereka ni, dia kenal mereka ni, kenal dari segi ilmu, dia kenal mereka ni, ayat mata keluar. Dia menghargai ilmu orang-orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia ni mengajar berpuluh-puluh tahun di Masjid Jami' Sayyidina Husain di Qahirah. Berpuluh tahun dia mengajar di masjid tu. Begitu. Dia kata, maka sudahlah aku berasa minum madu. Dia kata, ni Syekh Idris Al-Marbawi ni, bila dia duk belajar hadis-hadis Tirmizi, kita duk baca dalam Baharul Mazi ni, bila dia duk belajar ni, dia rasa lazat macam madu. Dia kata, hadis-hadis ni bawa kemanisan kepada diri dia, bawa kemanisan dalam hidup dia, dan sekaligus menjadi manis iman dia. Dia dengar hadis Nabi ni, bila dia dengar tu, dia rasa selesa, dia rasa sedap, dia rasa sejahtera, dia rasa manis ilmu hadis yang dia duk belajar ni. Ini Syekh Idris Al-Marbawi, tuan-tuan, dia belajar macam tu. Dia kata, maka sudahlah aku rasa macam minum madu. Dia kata, bila belajar hadis Tirmizi ni. Maka dengan kerana itu, bersungguh-sungguh aku tiap-tiap pagi pergi menerima padanya dengan ketiadaan lupa. Tiap-tiap pagi dia mempunyai komitmen yang cukup tinggi. Tiap-tiap pagi pergi mengaji dekat tok guru dia. Tak mungkin sehari pun. Duk tunggu aja, duk tunggu cerah esok aja nak pergi mengaji, duk tunggu cerah esok nak pergi mengaji. Tiap-tiap pagi dia kata, aku pergi mengaji hadis Tirmizi daripada tok guru aku ni. Iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah, dan berapa ratus murid Al-Azhar. Sebelum dia belajar Sahih Tirmizi ni, dia dah belajar dah kitab Sahih Muslim daripada tok guru tu juga. Belajar sampai khatam dah. Lepas tu belajar Sahih Tirmizi pula. Dia belajar satu-satu hadis ni. Dia cukup faham tentang ilmu hadis. Ini Syekh Idris Al-Marbawi. Orang Malaysia, tuan-tuan. Orang Malaysia. Ni baru boleh kita kata Malaysia boleh. Ini baru boleh kata Malaysia boleh macam ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian manakala aku pulang ke rumah, maka tiadalah lagi berpaling, melainkan aku jalankan batang kalam aku di pipi sahifah-sahifah sebagaimana yang aku ingat dan aku faham daripadanya. Dia kata bila aku pergi mengaji, aku balik ni, aku catat balik apa yang aku mengaji tadi, aku tulis di atas kertas banyak-banyak. Dia kata ini cara nak ingat. Kita main mengaji, kita ada kitab satu cara nak bagi kuat ingat apa yang kita mengaji. Kita main mengaji, kita ada buku sikit duk catat apa-apa yang penting, ini kata cara nak kuat ingat. Kita main mengaji bawa kaset rakam, ini cara nak kuat ingat. Kalau apa tak ada, main duk dengar saja, bukan tak ingat tapi cepat lupa. Ini macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, dan perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan perkataan Al-Qistallani dan Ibnul Arabi dan lain-lainnya. Bila aku duk karang balik ni kitab ni, dia kata aku ambil sikit daripada Imam Syafi'i, aku ambil sikit daripada kitab Imam Nawawi, aku ambil sikit daripada Qistallani, aku ambil sikit daripada Ibnu Arabi. Tu hak kita duk baca tu, kita jumpa kadang-kadang dan berkata Ibnu Arabi dan berkata Asy-Syafi'i, dan ini atas inisiatif, atas daya usaha Syekh Idris Al-Marbawi. Dia perkejap lagi nak bagi kat kita ilmu ni, dia nak bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ialah semata-mata ikhlas hati aku bagi wajah Allah kerana mensiarkan hadis Nabi SAW. Aku buat ni, dia kata tak ada tujuan lain melainkan semata-mata kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu aja, dia kata. Tuan-tuan tahu, dia bukan dapat royalty ni. Sekupang pun dia tak dapat. Kitab hak orang duk ulang cetak sampai kembang tulisan ni, dia tak dapat royalty sekupang pun. Dia harap Allah aja bayang kat dia royalty. Saya dah cerita dah dulu. Dia buat satu lagi kamus Arab Melayu. Kamus Al-Marbawi dia panggil. Dia buat kamus Al-Marbawi. Sampai hari ni tak ada satu orang yang pandai bahasa Arab boleh buat kamus lebih baik daripada kamus Al-Marbawi ni. Tak ada seorang pun yang boleh buat lebih baik pada tu. Ada satu syarikat pergi jumpa dia masa dia duduk di Mesir dulu, sebelum dia balik mai ke Malaysia. Satu syarikat pergi jumpa dia di Mesir, minta izin mereka nak modernize kitab Kamus Al-Marbawi ni, sebab dia bahasa dia macam bahasa Baharul Mazi ni lah, bahasa lama sikit. Mereka minta nak modernkan sikit bahasa Melayu yang ada di dalam Kamus Al-Marbawi ni. Mereka pergi jumpa dia, mereka minta izin. Mereka nak modify, nak modernize bahasa tu. Dia hambat mereka balik lah tu juga. Dia kata kalau mu pandai, dia kata mu balik buat kamus sendiri. Dia kata jangan duk pindah dia buat. Ini ulama dulu tuan-tuan. Dia buat bukan kerana nak cari keuntungan atas dunia. Tiba-tiba mai satu orang nak modernize kitab dia dan sebagainya. Tak kasat lagi hampa pindah-pindah pergi lari maksud daripada maksud yang dia nak bubuh sebenarnya. Dia tak mahu macam tu. Kalau mu pandai, dia kata mu pergi buat sendiri. Ini yang kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata dan meninggikan kalimatullahi hiyal ulia. Dia kata aku buat kitab ni kerana semata-mata niat aku nak supaya kalimah Allah ni tinggi di atas muka bumi Allah. Kerana tu dia kata. Yakni dia kata kepada segala saudaraku yang tidak tahu bahasa Arab. Dia kata kitab ni semua dalam bahasa Arab. Dia pergi belajar dekat guru Arab, mengaji dalam bahasa Arab, dia balik mai dia alih dalam bahasa Melayu. Ni hak kita duk baca lah ni, dia alih mai ke bahasa Melayu. Dia tulis dalam bahasa Melayu. Dia kata tujuan dia satu aja, supaya orang hak tak faham Arab boleh baca khazanah ilmu Islam ni. Baca, dan supaya dengan itu kalimah Allah tinggi di atas muka bumi. Tu pun tak baca. Tak baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya manfaatkan bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia minta dekat Tuhan, mudah-mudahan kitab yang dia tulis ni dapat diambil manfaat oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diharapkan jadi pertaruhan yang jadi pahala di sisi Allah di hari akhirat. Mudah-mudahan dia hak tulis pun dapat pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan orang yang baca pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya tiadalah ia hujjah ke atasku di sana, dan mudah-mudahan dengan aku tulis kitab-kitab macam ni di hari akhirat esok Tuhan tak salahkan aku. Ada ilmu tapi tak sebar dekat orang. Mudah-mudahan aku tak dipersalahkan.
Takut tuan-tuan, kita tahu satu dua benda, sepatah dua. Dalam agama dia kata balighu anni walau ayat. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Dengar daripada Nabi sepotong ayat pun kena habaq ke orang lain. Ni Allahu Akbar. Banyak ayat dah ada kat kita, kita tak cerita kat siapa, tak habaq ke orang, habang kita seorang aja. Di sana esok kita akan dipersoal oleh Allah. Kamu dah ada banyak ilmu, apa yang kamu bagi dekat orang lain? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka dengan kenyataan yang di atas tadi dan lagi akan datang ini, maka aku namailah kitab aku ini dengan nama Bahrul Madi. Dia kata, itu dia. Ni berdasarkan cerita-cerita tadi, sebab-sebab yang menyebabkan dia tulis kitab dan sebagainya, dia kata maka dia punya duk fikir apakah nama yang paling sesuai nak buah dekat kitab ni. Dia kata dia nampak Bahrul Madi itu paling sesuai. Bahru makna dia lautan, Al-Madhi makna dia madu, honey, madu. Kitab ni dia buah nama Bahrul Madhi, maksudnya lautan madu. Pasal apa? Pasal dia bila mengaji, dia rasa manis aja ilmu ni. Rasa manis macam madu. Maka dia namakan kitab dia Lautan Madu. Kena tahu lah tu. Tak ni orang duk tanya, kata orang duk mengaji Bahrul Madhi, kata Bahrul Madhi ni apa makna dia? Dia kira Arab lah. Hidup abad korang dulu tu karut lah. Dia kira Arab lah. Dan tahulah ada apa makna Bahrul Madhi tu. Dia ni kira duduk main kira-kira tu nak mau orang. Hari kita tahu Bahrul Madhi, Bahru lautan, Al-Madhi madu, begitu. Dan dia kata Bahrul Madhi li syarhi mukhtasar sahih At-Tirmidzi. Fa as'alullah al-karim ay yu'inani ala takmil hadzal kitab wa an yuwaffiqani ila tariqis shawab wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia nak start kita. Dia kata fa as'alullahal karim, aku minta kepada Allah Tuhan yang maha mulia, an yu'inani ala takmil hadzal kitab, agar Allah tolong aku, dia kata, untuk aku sempurnakan penulisan kitab ini. Wa an yuwaffiqani ila tariqis shawab, dan mudah-mudahan Allah taufik, Allah tunjukkan kepada aku jalan yang membawa kebaikan. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dialah Tuhan yang cukup segala nikmat yang dia bagi dekat kita semua. Cukup Tuhan bagi kat kita. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu. Kemudian dia tulis di situ Muhammad Idris Al-Marbawi. Kita baca sikit. Dia kata tujuan dan kaedah kitab ini. Ni, kalau kita nak baca ni, dia ada kaedah dia. Ketahuilah saudaraku, tiadalah aku terjemahkan kitab Sahih At-Tirmizi itu pada sanadnya. Bahkan telah aku tinggalkan titihannya dan juga bahasnya sama sekali, kerana menuntut ringkas pada matannya. Dia kata kitab Sahih At-Tirmizi ni dia tak akan bincang dari segi rawi-rawi ni siapa dia ni macam mana macam tak. Dia tak akan bincang, dia tak akan fokuskan ke situ. Setengah kitab hadis dia bincang. Bila kata an Abi Hurairah, dia cerita Abu Hurairah ni siapa, dia ni beranak di mana, dia masuk Islam bila, pasal apa dia dipanggil Abu Hurairah. Itu dia panggil perbahasan tentang sanad dan rawi. Maka Syekh Idris Al-Marbawi kata hak tu aku tak mau baca, yang tu hangpa baca di lain. Kitab Sahih At-Tirmizi ni, Bahrul Madhi ni, dia kata kita nak fokus pada matan. Matan maksudnya konten hadis tu. Apa Nabi kata, kita nak tengok apa Nabi kata dan kenapa Nabi suruh buat begitu. Kita nak fokus di situ. Dan aku terjemah kepala-kepala babnya sebagaimana letaknya. Ni, kepala bab tu macam kita duk jumpa itu, bab pada menyatakan hadis bicara niat. Bab majaa, yang tu. Tu semua tu dia kata macam mana hak asal, macam tu aku buh dalam kitab Ajawi. Aku ikut sebiji, dia kata. Adapun jalannya ataupun aturannya daripada bab-babnya tidaklah aku ubah. Aku ikut macam mana dalam kitab asal juga. Dia kata aku ikut satu-satu. Hanya terkadang aku turut dan terkadang dengan beberapa keterangan dan masalah aku tambah. Cuma kadang-kadang ada benda yang aku adjust sikit. Ada benda yang aku tambah. Pasal kitab tu sesuai dengan orang Arab, dengan budaya Arab. Contoh-contoh kalau dia bawa contoh hak berlaku di negeri Arab, maka aku ubah. Aku bawa contoh yang sesuai dengan orang Melayu di tanah Melayu. Begitu. Itu ada sikit pindaan dia kata.
Maka sebelum menyebutkan hadis, aku terangkan sedikit maudhu' yang ni bicaranya. Lah ni dia kata sebelum kita tengok hadis yang akan nak mai sekejap lagi, dia kata aku nak terang beberapa benda dulu. Menurut sebagaimana kepala bab. Kemudian aku turut dengan hadis yang akan jadi hujah dan dalil bagi mazhab Syafi'i dan lainnya. Kemudian dia kata aku akan cerita apa kata Imam Syafi'i tentang hadis itu. Macam kita duk baca selalu, kita nanti jumpa benda-benda ni semua. Dia kata dengan menerangkan kehendak hadis itu dan juga kehendak Imam At-Tirmizi, muallif Sahih At-Tirmizi. Muallif tu mim waw, dia ada hamzah di atas, lam fa. Jangan baca muallaf pula. Kan? Dia duk baca pula Abu Isa muallaf Sahih At-Tirmizi. Dia bukan muallaf, dia muallif. Muallif maksudnya penulis. Kitab Sahih At-Tirmizi ini ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi. Kan? Dia adalah muallif kepada Sahih At-Tirmizi, penyusun kepada Sahih At-Tirmizi. Dan aku jadikan masail belaka bagi menyenangkan penuntutnya. Dan bila baca hadis, bawa main masalah. Macam yang kita duk jumpa dalam kitab ni. Dia bawa main masalah. Masalah ni apa dia? Nak bagi senang, nak bagi kita nampak. Tuan-tuan, kadang-kadang bila tak buat contoh, tak nampak. Bila buat contoh tu, baru faham. Bila bawa contoh, baru nampak. Maka kita dah jumpa masalah sekian-sekian, masalah sila lihat, masalah 154 dan sebagainya. Dia buah angka. Kerana terkadang satu masalah itu bertali mali dengan beberapa masalah yang lepas dan yang ada di hadapan lagi. Kadang-kadang satu masalah dengan masalah lepas itu ada sangkut. Dia kata, maka aku akan bagi tahu. Maka jika sekiranya bertali mali dengan yang lepas, maka aku jagakan dalamnya dengan kata lihat masalah nombor sekian yang telah lepas. Dan jika bersangkut dengan masalah yang hadapan lagi, maka itu pun dijagakan juga dengan kata lihat masalah nombor sekian, yang ni yang di hadapan. Ini kaedah dia menyusun kitab Bahrul Mazi ini. Begitu. Maka selalulah Abu Isa At-Tirmizi berkata begini, bermula hadis ini hasan sahih. Kita duk jumpa kan, bila baca hadis, dia beritahu makna dia, dia kata bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata, apa maksud benda tu? Terkadang dia kata ditambah pula hadis gharib. Kita jumpa ini hadis gharib. Begitu. Dan terkadang-kadang dikurangkannya dan sebagainya. Maka jaga-jaga. Dalam kitab ini dia kata tiada diberi makna kalamnya ini lagi, melainkan hendaklah ambil ingat daripada awal akan makna 2-3 kalimah itu. Dia kata aku nak terang sekali aja. Lepas ni kalau hampa jumpa lagi ini hadis hasan lagi sahih, tak usah duk tanya dah. Aku nak terang sekali ni aja, dia kata. Saya ingat macam kita cikgu duk mengajar di sekolah pun begitu kita kata dekat budak-budak ni saya nak terang sekali ni, lepas ni tanya luku kepala. Macam tu pula. Kan kalau tak pesan begitu, sat lagi tanya pula. Makan kepala ikan banyak sangat, dia lupa. Jadi geretak awal-awal dah. Ni saya nak abang sekali ni aja. Lepas ni jangan duk tanyalah. Macam tu. Maka dia ni pun dia pakai kaedah tu juga. Dia kata ni, cerita hadis hasan, hadis sahih, hadis gharib, aku nak abang ni. Di sini aja aku akan abang. Lepas ni aku akan sebut aja hadis hasan sahih. Apa makna? Tak usah tanya dah masa tu. Tengok balik kitab hak mula baca ni. Begitu. Baik, muka surat sebelah. Dia kata masalah. Baik, yang dikatakan hadis hasan itu apa dia? Apakah maksud Abu Isa At-Tirmizi apabila dia berkata hadis itu hadis hasan? Wahai saudaraku, bermula maksud Abu Isa At-Tirmizi berkata hadis itu hadis hasan ialah berkhabarkan hadis itu tiada ada pada sanadnya ditohmahkan dengan bohong dan tiada syaz. Dia kata, bila kita baca hadis, dia kata ini hadis hasan. Hasan maksudnya hadis tu hadis yang baik. Tidak ada tohmahan pada hadis tu. Maknanya hadis tu hadis yang boleh diterima pakai. Itu maksud dia. Dan diriwayatkan hadis itu dengan beberapa wajah. Dia kata min ghairi wajhin. Maksudnya ada riwayat lain lagi. Hadis yang sama diriwayatkan oleh orang lain. Begitu. Demikianlah maksud Abu Isa At-Tirmizi berkhabarkan hasan padanya dan di akhir kitabnya itu. Bila jumpa dia kata ini hadis hasan. Maksudnya ini hadis baik. Tidak ada tohmahan yang tak elok pada dia dan dia hadis yang boleh dipakai. Itu maksud dia. Adapun pengenalan hadis hasan pada setengah ahlul ilmi ialah
barang yang diketahuikan dengan mengeluarkan dan telah masyhur rijalnya, seperti hadis orang-orang Basrah dikeluarkan daripada Qatadah. Ayat ni di sisi setengah ulama kan, bila sebut kata hadis itu hadis yang hasan, maksudnya orang tahu dah hadis ni siapa periwayat dia, tahu dah. Bila sebut kata hadis tu hadis riwayat daripada Qatadah, orang tahu dah hadis ni berpunca daripada tempat yang bernama Basrah. Ataupun dia kata hadis ni daripada Basrah, sebut Basrah, tahu dah Basrah, periwayat yang terkenal di situ ialah Qatadah. Begitu. Dan hadis orang-orang Kufah dikeluarkan oleh Abi Ishaq, dan hadis ulama Madinah dikeluarkan oleh Ibn Shihab, dan hadis ulama Makkah dikeluarkan oleh Atha. Itu nama-nama tu. Sebut nama ni orang tahu dah. Kalau Atha, ini Mekah punya ulama. Kalau sebut kata Ibn Shihab, tahu dah yang ni daripada ulama Madinah, tahu dah dia kata. Maka apabila kita tahu hadis tu hadis hasan, hadis yang diketahui siapa orang yang meriwayatkan dia, begitu, maka atasnya lah peredaran hadis, dan sesungguhnya telah membanyakkan daripadanya oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Itu cerita tentang hadis hasan. Jadi mudah fahamnya begini tuan-tuan, bila kita baca hadis kita jumpa dia kata ini hadis hasan, kita faham bahawa ini hadis baik dan boleh dipakai. Begitu aja. Baik. Masalah dia kata hadis sahih. Apa maksud Abu Isa apabila dia kata demikian itu? Kata Imam Nawawi, bermula mengenal sahih itu ialah barang yang ada hubungan sanadnya dengan udul. Udul maksudnya adil. Ulama hadis dianggap seorang yang adil kalau sekiranya dia sentiasa memelihara maruah dia. Dia memelihara maruah dia. Dia satu orang yang cukup menjaga soal-soal hukum hakam ni, telahlah dia jaga. Soal adab sopan dan semua, dia ni satu orang yang cukup jaga. Satu orang yang cukup siqah. Siqah maksudnya dipercayai. Sampai orang tak pernah tengok ubun-ubun kepala, tak pernah tengok. Kecuali apabila dia buat haji, buat umrah, dia adalah ihram aja, masa tu aja orang boleh tengok remeh dia. Waktu lain sentiasa ada kepiah. Yang tu menunjuk kata dia ni satu orang yang siqah, yang adil, satu orang yang amat dipercayai. Begitu. Baik, lagi dia seorang yang dhabitin. Dhabit maksudnya kuat ingatan, tak pernah lupa. Kalau orang habaq kata, orang habaq kat dia kata saya nak pergi Mekah 2 hari bulan 2 tahun 2002, dia ingat. Dia tak pergi duk buat latah 3 hari bulan 3 tahun 3003. Itu lambat lagi lah. Dia tak latah dah. Orang kata 2 hari bulan 2 tahun 2002, dia tak silap lah. Dia tak kata 22 hari bulan 2. Tak. Dia akan ingat 2 hari bulan 2 tahun 2002. Dia satu orang yang dhabit ingatan. Maksudnya ingatan cukup sharp, cukup tajam, cukup kuat ingatan. Orang yang meriwayatkan hadis tu ingatan dia tip-top, maka hadis yang dia riwayatkan hadis yang sahih. Begitu. Dan juga dengan ketiadaan syuzuz dan tiada illah dan tidak ada syaz, tidak ada benda yang pelik dalam hadis itu, tidak ada syaz dan tidak ada illah, tidak ada kecacatan pada hadis itu, semua sempurna, memang sesuai, memang elok. Begitu. Maka inilah yang diittifaqkan atas bahawasanya itu hadis sahih. Ulama sepakat mengatakan hadis kalau sekiranya periwayatnya, sanadnya adil, seorang yang dhabit, kuat ingatan dan sebagainya, tidak ada syaz dan tiada illah, maka hadis itu hadis sahih. Tak boleh pertikai. Mempertikai hadis sahih jadi kafir. Jaga baik-baik. Mempertikai hadis sahih jatuh kafir. Dia pertikai kalau dalam keadaan jahil, dia berdosa besar. Ada orang pergi habaq kat dia, kata ni, encik jangan cakap macam tu. Sebenarnya yang ni hadis sahih. Dia kata sahih muhih. Dia kata, dia buat main-main macam tu. Orang dah habaq dah kat dia, kata yang ni hadis sahih. Hadis sahih ni encik tak boleh pertikai. Kalau encik tak percaya hadis sahih, encik boleh jadi kafir. Dia kata aku tak peduli, aku tak mau pakai benda ni. Orang dah bagi tahu kat dia, dia bantah, dia engkar juga. Setelah diberitahu, jatuh kafir dia. Yang ni yang dikatakan hadis sahih. Itu sebab tuan-tuan, bila kita baca hadis, sama ada pada muqaddimah kuliah ke apakah kita sebut, kita kata hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila dengar kata hadis ini hadis sahih, tak usah pergi buat celupak mulut, pergi buat perli-perli main, pergi kata lebih kurang, tak usah. Sebab dia akan mencederakan akidah kita. Yang ni kena faham.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu tentang hadis sahih. Bawah tu huraian yang kalau baca pun kita tak faham. Sebab benda ni menyentuh tentang ilmu hadis secara khusus. Kalau tuan-tuan anak-anak mengaji sekolah agama, dia akan terang ni, detail. Benda-benda ni dia kena tulis papan hitam dan sebagainya. Sebab dia huraian dia panjang. Lepas itu dia masuk bab pada menyatakan hadis bicara niat. Wallahu a'lam. Jadi lepas ni dia nak masuk hadis yang pertama, iaitu hadis bicara niat. Dia nak bagi tahu dekat kita bahawa apa juga benda yang kita buat berdasarkan niat. Kalau niat kita kerana Allah, walaupun orang kata kita salah, Allah menilai kita betul kerana kita buat kerana Allah. Dia macam tu. Kalau sekiranya kita buat orang nampak macam cantik, tapi kita punya niat tidak kerana Allah, walaupun orang nampak cantik, Allah tak terima amalan itu. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang 3 orang? Seorang mati syahid, seorang ilmu banyak, yang seorang lagi harta banyak. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW menceritakan tentang 3 golongan manusia ni. Dibawa ketiga-tiga ni ke depan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap lebih awal pada orang lain. Allah nak hisap dia lebih awal daripada orang lain. Bawa pergi 3 ni. Hak pertama mati syahid, hak kedua ilmu jenuh dan dia sebab ilmu dia dekat semua orang, dan yang ketiga dia ni satu orang yang harta banyak, dia infak harta dia pada jalan Allah. Dengan kerana keistimewaan ini, dia dibawa ke depan Allah Subhanahu wa taala nak hisap dulu pada orang lain. Bila mai depan Allah, Allah tanya dia. Allah kata, pasal apa kamu ni dibawa untuk dihisap dulu pada orang lain? Jawab dia ni. Dia kata, aku dulu mati syahid. Tuhan kata apa kat dia? Tuhan kata, kazabta, hang bohong. Tuhan kata, hang dulu bukan mati syahid, tapi hang mati kerana nak tunjuk kata hang berani lawan dengan musuh. Maka hang mati dalam keadaan niat nak tunjuk berani. Hang bukan mati syahid. Nampak tuan-tuan? Hadis sahih. Maka hadis ni nak bagi tahu dekat kita niat. Tapi manusia tengok, manusia kata syahid. Allah Subhanahu wa taala tahu sebenar-benar dia syahid ke tak. Pasal apa? Sini sudah menyimpang. Kita tengok satu orang pula masuk naik kelab. Dia pakai jubah, dia pakai serban, dia masuk naik kelab. Kita kata apa dia ni tengok dengan jubah dengan serban, rupanya serban Abu Jahal. Kita tak tahu cerita. Rupanya dia masuk pergi dakwah orang dalam naik kelab. Tuan-tuan tahu, dulu ada orang pernah buat kerja macam ni. Masuk dalam naik kelab tu, dia bukan masuk nak pergi minum arak, dia bukan masuk nak pergi menyanyi. Dia masuk pergi, dia nak bagi malu ni orang-orang hak minum arak, orang apa ni. Dia masuk pergi, dia bagi risalah agama dekat depa. Puak-puak ni mabuk-mabuk tengok pun ni siapa main ni. Dia kata ambil tak apalah, tak lagi hilang mabuk baca. Dia bagi, dia keluar. Allah menilai dia. Kalau dia buat tu ikhlas kerana Allah, walaupun mata tengok dia masuk, mata-mata semua pakat kata dia ni tak betul, tetapi Allah tahu dia buat tu kerja-kerja yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab ni kita baca, insya-Allah kita baca bulan depan. Bila kita baca bab ni, tuan-tuan, dia tembak hati kita ni. Dia tembak hati kita. Pasal apa? Dia akan suruh kita tanya diri kita sendiri. Hak kita dah buat ni ikhlas ke tak? Maka ini tajuk pertama, dia kata bab yang menyatakan hadis yang membicarakan tentang soal niat. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi. Saya terlupa muka surat 5, tuan-tuan. Muka surat 5. Muka surat 5, dia kata di situ masalah gharib yang tu. Minta maaf, saya tak nampak yang tu. Masalah hadis gharib, dia buat dalam bracket itu gharib. Dia kata apa maksud Abu Isa apabila dia kata hadis itu hadis gharib. Tuan-tuan, kita dah baca Bahrul Mazi di banyak tempat, dan kita biasa jumpa hadis tu last sekali dia kata, dan ini hadis gharib. Dia kata, apa maksud gharib? Wahai saudaraku, adalah maksud Abu Isa apabila dia berkata hadis itu gharib, ialah menunjukkan bahawasanya tiada diriwayatkan hadis itu melainkan daripada jalan yang satu. Satu aja hadis. Tuan-tuan, dia macam ni. Kadang-kadang satu bab ada 20 riwayat. Contohnya bab perintah angkat tangan ketika berdoa. Hadis yang kata apabila doa angkat tangan. Kan? Hadis yang nak cerita kata apabila berdoa disuruh angkat tangan ni ada 20 macam riwayat. Yang riwayat ni semua kata-kata tak sama, tetapi maksud dia sama. Maksud dia nak suruh bila doa angkat tangan.
Ada 20 riwayat. Baik, yang dikatakan hadis gharib ni, dia satu je, satu riwayat yang cerita tentang benda tu, satu riwayat saja. Maka apabila tak ada orang lain yang meriwayatkan benda yang macam tu, maka hak riwayat satu tu dipanggil gharib. Gharib dalam bahasa Inggerisnya dia kata odd, O-D-D, odd, bukan ODC, odd, maksudnya pelik lah. Tak ada siapa yang riwayat macam dia ni riwayat. Dia seorang aja riwayat macam tu, maka dia, hadis yang dia riwayat dinamakan hadis gharib. Begitu. Baik, dia kata itu, dan terkadang-kadang diriwayatkan daripada beberapa jalan, maka dia gharibkan dia apabila datang dia daripada jalan yang menunggal daripada orang lain. Seorang dia, ya, tunggal dia seorang aja riwayat hadis yang macam tu, orang lain tak ada, maka hadis yang dia seorang riwayat itu dinamakan hadis itu hadis gharib. Dan hadis gharib boleh diguna untuk beramal. Dia bukan buang. Yang nak kena teliti ni hadis da'if. Hadis da'if nak kena teliti. Dia hanya boleh digunakan dalam fadailul a'mal, dalam benda-benda yang melibatkan fadail a'mal. Kan? Dia tidak boleh diguna untuk buat hujah. Tak boleh. Kita nak guna hadis da'if dia nak berhujah dengan orang, tak boleh. Dia tak kuat pasal dia da'if. Da'if makna dia lemah. Tapi dia masih hadis, tapi dia lemah. Pasal apa dia lemah? Pasal tadi ni, masalah perawi dia, bila dicek-cek didapati dia dari segi adil dia kurang. Bila cek-cek dia ni didapati dari segi dhabit, dari segi ingatan dia, dia kadang ingat kadang lupa. Dia ni bila dicek-cek dia ni ada banyak illah, ada banyak kecacatan pada hadis dia. Hadis yang dia riwayat dengan hak orang lain riwayat nampak bercanggah. Bila cek-cek lagi ada 4-5 lagi riwayat sama macam kawan tu, hak dia punya tak ada siapa sokong, maka ada kecacatan pada riwayat dia. Maka akhirnya hadis ni dia turun martabat, dia jadi hadis dhaif. Boleh diguna untuk beramal pasal dia hadis, tetapi tak boleh diguna untuk berhujah. Berat sikit tuan-tuan, ni tajuk mustalah hadis ni jangan orang mengajar di masjid, dia berat sikit. Tapi begitu penilaian dia. Dan satu lagi dia panggil maudhu'. Maudhu' maksudnya reka-reka. Yang ni bukan hadis. Yang ni saja aja ada siapa kapi duk reka hadis ni wak mai kat kita, dia duk kata benda ni hadis. Bila disemak-semak, disiasat-siasat, dicek-cek, tak ada pun hadis tu dalam mana-mana kitab hadis, tak ada. Buka Sahih Bukhari tak ada, buka Sahih Muslim tak ada, buka At-Tirmizi tak ada, buka Abu Daud tak ada, buka Ibnu Majah tak ada, buka An-Nasai tak ada apa hadis ni, tapi orang duk kata hadis. Contohnya apa? Hak duk cerita tentang fadilat bulan Ramadan. Malam satu siapa semayang tarawih malam pertama, pahala dia macam ni. Siapa semayang tarawih malam kedua, pahala dia macam ni. Tempek rata masjid, keluar dalam televisyen dan sebagainya, kata hak tu hadis. Sedangkan ulama hadis mengatakan itu bukan hadis. Maka dia duduk dalam kumpulan maudhu', iaitu satu cerita yang direka-reka. Yang tu kita tak boleh pegang. Kita boleh pegang kata yang ni hadis. Walaupun semayang tarawih ni satu benda yang disuruh, dia satu amalan yang baik, tapi kalau sampai nak suruh orang sampai pergi duk tipu karang hadis, tak boleh. Yang tu salah. Ni tuan-tuan, bila kita mengaji bab hadis ni baru kita jumpa benda-benda ni semua, baru kita jumpa. Dan ada banyak lagi contoh hadis. Kalau tuan-tuan nak dapatkan lebih jelas, kedai buku ada banyak jual lah ni. Dia tulis itu himpunan hadis-hadis palsu. Himpunan hadis-hadis palsu. Dan dia dah bahagi dah, hadis palsu tentang bab semayang ada satu kumpulan. Hadis palsu tentang bab ambil ayat semayang dia ada satu. Yang tu semua adalah benda-benda yang sebenarnya bukan hadis, tetapi didakwa sebagai hadis. Tuan-tuan boleh dapat di kedai buku Harfa, ada kedai, banyak kedai ada. Kita cari himpunan hadis-hadis palsu. Bila kita baca tu ada yang kita akan terjumpa, oh yang ni rupanya bukan hadis. Ia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali saya minta maaf tak nampak tajuk gharib tadi. Lepas ni kita akan masuk tajuk bab pada menyatakan hadis bicara niat. Wallahu a'lam. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.